lagi dalam Orek Nopo Channel. Mantap daripada YB Saifuddin, Datuk Seri Saifuddin Nasution, sahabat-sahabat semua. Satu demi satu kebobrokan penyelewengan salah guna kuasa dilondekan kepada Menteri Besar Kedah ini, sahabat semua. Yang sekarang ini lebih dikenali sebagai Rifonusi, REE Fonusi. Itu dia. Yang mana apabila beliau baru-baru ini didakwa kerana menghina Sultan, kerana siasatan daripada SPRM berkaitan dengan kecurian REE Fonusi. Jadi ya, Sanusi mencuba ya untuk memberikan amaran. Kononnya beliau akan membongkarkan, melondaikan segala kebobrokan penyelewengan kalau adalah ya ketika kerajaan Pakatan Harapan memerintah, itu yang dia cuba nyatakan. Tetapi apa yang lebih mempercayai kita hari ini adalah kenyataan dalam semasa ucapan Datuk Seri Saifuddin, yang mana yang kita lihat walaupun dikatakan Sanusi ini menyaman Saifuddin, tapi kelihatannya Rifonusi ini pula yang bakal terlonde, sahabat semua. Apakah yang akan dilondekan itu? Ini yang menarik untuk kita ikuti ya, ucapan daripada Datuk Seri Saifuddin. Bila nak ajak rakyat Kedah pilih kerajaan, biar dasar lawan dasar, program lawan program, tawaran lawan tawaran. Kita mulakan politik baru, barulah politik jadi matang dan rakyat tidak buat keputusan, hanya berkisar kepada politik sentimen kaum dan sentimen agama yang sempit. Perhatikan bagaimana jawatan kuasa mengolah tawaran-tawaran. Rakan-rakan media, saya fikir mudah menangkap apa yang kita nak sampaikan. Pelbagai perkara menyentuh tentang pembangunan akal fikiran, pembangunan kemahiran dan aspek pengisian dalaman. Semuanya lengkap. Kemajuan kebendaan nak kita bina, kemajuan dari segi roh, nilai pun nak. Inilah sebenarnya kerajaan madani yang nak dibawa. Karena itu saudara, kita masih tunggu belah Perikatan Nasional, tapi saya mengikuti beberapa pengumuman Datuk Sanusi. Bila ditanya, apa lagi dia nak buat kalau dia terpilih? Dia sebut, yang pertama, dia nak teruskan lapangan terbang Kulim, Kedah Aerotropolis. Dia nak teruskan. Yang itu, sahabat saya, Saudara Fizi dah jawab masa dialog kajian separuh penggal atas pentas sama dengan Sanusi. Projek ini projek swasta. Projek swasta, mereka tak ada duit. Kalau mereka ada idea nak buat Kulim International Airport, duit tak ada, maka projek itu is not bankable. Tak ada bank yang nak biaya. Bank akan hanya biaya kalau kerajaan bagi kelulusan. Dengan kelulusan kerajaan, syarikat ini akan pergi kepada institusi kewangan. Projek kami, kerajaan dah lului menjadikan projek itu bankable. Syarikat ini hanya berminat aspek construction, buat duit. Lepas lapangan terbang siap, kargo cukup atau tak cukup bukan masalah kami lagi. Saudara Rafizi jelas dalam bahasa paling mudah. Tapi tak apa, kita wish Sanusi best of luck. Tak ada masalah. Kita ada sikap kita, dia boleh teruskan niat dia. Yang kedua, dia nak buat special border economic zone. Zone ekonomi sempadan. Saya nak abang Sanusi, soal pembangunan sempadan melibatkan aspek keselamatan. Keselamatan bukan tanggungjawab kerajaan negeri. Keselamatan tanggungjawab kerajaan persekutuan dalam jadual perlembagaan. Jadi biar reti sikit, biar nak buat projek, tahu wilayah tanggungjawab kita. Dan saya adalah pengurusi jawatan kuasa keselamatan sempadan negara sebagai Menteri Dalam Negeri. Kalau Sanusi nak tawarkan special border economic zone, bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tapi juga soal
sempadan keselamatan negara tak boleh bocor. Karena itu, kita katakan bahawa tawaran kamu ini boleh jadi, boleh berlaku, tetapi dengan cara rakyat Kedah tukar kalih bagi sama, negeri dengan persekutuan sama, baru boleh buat. Sanusi kata dia nak teruskan loji rawatan ayak. Ada 5. Saya nak beritahu Sanusi, saya dilantik oleh Kabinet sebagai pengerusi jawatan kuasa Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah. Tugas saya adalah memantau semua projek persekutuan di negeri Kedah yang jumlahnya 1.6 bilion. Dan termasuklah memantau 5 projek loji rawatan ayak supaya bekalan air bersih untuk penduduk negeri Kedah siap. Sanusi boleh umum, tapi duit tak ada. Yang membolehkan loji rawatan ayak ini siap adalah jaminan peruntukan oleh Kerajaan Persekutuan. Sebab itu lebih-lebih lagi rakyat negeri Kedah pilihan raya kali ini kena kalih bagi sama. Barulah projek loji rawatan ayak ni kita akan tambah dalam projek sambungan. Pastikan bajet setiap tahun cukup sehingga loji rawatan ayak siap. Sanusi boleh umum, tapi fulus tak ada. Itu aja. Kita minta mesej ini dipahami mudah oleh rakyat negeri Kedah. Sanusi kata juga, dia nak teruskan projek tanam padi 5 musim 2 tahun. Sanusi boleh umum, tapi 2 minggu lepas Perdana Menteri turun di Ampang Jajah Mada mengumumkan 3 bilion ringgit untuk menyelenggara tali ayak untuk memudahkan penanam padi dapat bekalan ayak tanam 5 musim 2 tahun. Itu bezanya. Sanusi umum, kita salur peruntukan dan kita buat. Itu beza dia. Inilah alasan kuat kenapa pilihan raya kali ini 12 bulan 8 rakyat negeri Kedah kena kalih bagi sama. Bezanya Sanusi umum, duit tak ada. Kita datangkan duit. Itu bezanya. Sanusi kata dia nak teruskan pembangunan fasa Kulim High-Tech Park. Itu kawasan tempat saya lah. Habis mengaji universiti, saya jadi pengurus ladang di situ. Kulim High-Tech Park dulu, ladang BMR Estate, Balo Boston. Saya manajernya. General Manager Tuan Haji Taib ada lagi. Lah duk Kuala Kedah. Seorang lagi Mr. Rajan. Seorang lagi Division Manager Tuan Halim. Seorang lagi akulah Estate Manager. Pakai selok pendek putih, stokin putih. Bawa Suzuki Jeep Jimmy 1,200. Dapat banglo atas bukit. Gaji 1,680. Itu kerja pertama saya. Nah, tuan-tuan, lah ni semua jadi Kulim High-Tech Park. Taman Teknologi Kulim, tugas dia satu aja. Siapkan tanah dan tapak, kemudian bawa pelaburan teknologi tinggi. Persiapan itu semuanya ditanggung oleh dana Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kedah. Yang ini fakta yang takkan berubah. Salur kepada PKNK, PK buka-buka. Itu aja. Jadi dia boleh umum nak tambahkan fasa pembangunan. Tapi duit dari Kerajaan Persekutuan. Nak teruskan Kulim High-Tech Park boleh. Tapi rakyat negeri Kedah kena tahu bahawa semua pembangunan Kulim High-Tech Park itu datang daripada biaya dan dana Kerajaan Persekutuan. Karena itu kita kena habak kat rakyat untuk menjayakan semua cita-cita Sanusi. Kita kena kalih bagi sama. Boleh? Tak tu. Sesuai lah, Tuan Aziz. Cara orang baling boleh? Baik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian.
Malam tadi, saya dengan Abang Mat ceramah di Belantik dan Jeneri, Sempadan. Kita pilih betul-betul tengah-tengah. Malam tadi, saja kita pilih. Petang tadi, saya pergi Lubuk Merbau, kawasan Tok Dad. Saya pergi Hawaii Tok Dad. Saya pergi Masjid Lubuk Merbau. Elok. Semayang di situ. Masjidnya bersih, luar biasa. Daripada tandas, ruang solat, persekitaran masjid, cantik sekali, bersih. Hak jaga namanya Zainal Abidin. Tapi nama gelaran dia Man. Bagus sekali dia, sangat bersih. Cuma Tok Dad, kapet keras. Saya sujud tu, Allah. Saya tadi jamak, buat dua-dua. Masa zuhur tu okey lah, memang keras. Mai hak asar 2 rakaat tu saya pun ambil sejadah tu imam, baru lapik. Barulah tak calak sikit dari. Jadi Tok Dad, insya-Allah hak tu kita selesaikan dulu. Ganti kapet Masjid Lubuk Merbau Tok Dad. Kalau tak ada Tok Dad, esok lusa tulis surat kat PM lah, insya-Allah. Melalui saya pun tak apa. Boleh lah, tak tu lah. Dia kapet. Boleh lah. Baik. Saya pi cerita dia, hak saya nak masuk sekarang ni adalah cerita tentang REE. Pah dan Sanusi lah ni lupa dah RUU. Dulu RUU, demonstrasi pada Merebuk, RUU, lah REE. Lupa dah RUU. Nampak? Hanya dengan kuasa yang sementara, kuasa politik, RUU dah tak bunyi dah. Dulu RUU 355, ini nyawa kami. Siapa yang menolak RUU 355, maka terjejas akidahnya. Kami saja pembela agama. Lah, pernah keluar lagi RUU? Tak ada. Yang keluar ialah tuan-tuan. Habis? RUU dah tak ada. Yang ada REE. Baik. Bila saya mula lontar yang ini, reaksi Sanusi yang pertama ialah suruh pengarah tanah dan galian yang jawab. Baik, tak apa. Saya tak mau heret pengarah tanah galian Kedah sebab dia pegawai kerajaan. Cuma sekali saya ada soalan untuk dia. Saya ada soalan untuk dia. Yang pertama, saya nak selesai REE dulu. Isunya apa? Isunya ialah galian bijih nama REE ni atau Nadir Bumi ni, isunya ialah telah dicuri. CURI. Ini benar-benar berlaku. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. REE telah dicuri di Bumi Kedah. Noktah. Sanusi dah hantar surat saman kat saya. Tak ada masalah. Saya hantar peguam saya. Jawab balik. Mari kita lawan di mahkamah. Saya kata REE dicuri. Noktah. Baik. Di mana ni Saifuddin? Di kompartmen 12 Bukit Enggang. Siapa punya tanah tu? Tanah tu milik Perbadanan Menteri Besar. Siapa pengerusinya? Sanusi Makno. Siapa yang bagi? Menteri Besar Kedah. Nama apa? Nama Sanusi. Jadi, kompartmen 12 Bukit Enggang, Menteri Besar Kedah Sanusi Makno telah menganugerahkan kompartmen 12 Bukit Enggang kepada Perbadanan Menteri Besar yang dipengusikan oleh Sanusi Makno. Ya, itu faktanya. Jelas nak? Baik, kompartmen 12. Tujuannya apa? Pejabat Hutan Negeri Kedah kata, tujuannya tebang balak, tanam balak. Itu tujuan dia. Tebang balak, tanam balak. Ganti balik ladang hutan. Jadi Perbadanan Menteri Besar bagi kat siapa? Bagi kepada Jentik Sedirian Berhad. Nama syarikat tu Jentik. Sebutannya Jentik. Ejaannya JAENTIK.
TIQUE, jentik. Jadi Pembadanan Menteri Besar kata, jentik, hampa tolong buat. Jentik pula, pi lantik mahir bina. Hampa pi tebang. Berlapis. Berapa lama Sanusi bagi? Tak lama. 60 tahun saja. 30, campak 30 tahun. 60 tahun. Baik. Tuan-tuan. Apa jadi? 26 hari bulan 9 tahun 22, sebuah lori yang bernombor VJG, Victoria, Japan, Ghana, 4176 telah ditahan. Lori ini ketika ditahan ditemui 185 guni REE. 185. Bila ditanya kepada driver dia, hang mai mana? Saya mai daripada kompartmen 12 Bukit Enggang. Jadi, pegawai penyiasat kata, bukankah itu tempat hutan ladang, ladang hutan? Bukannya tempat ambil bijih ni. Jadi, disiasat, kemudiannya rupanya dicuri bijih ini. Siapa curi, siapa bagi izin, siapa bawa pencuri, saya cerita. Baik. Bila lori itu ditahan, bila 26 hari bulan 9, 27 hari bulan 9, Jabatan Hutan, Pejabat Tanah, Jabatan Mineral dan Polis masuk ke tempat itu. Masuk. Mereka pun boleh tengok jentolak, segala alat penggali, jumpa kolam besar, jumpa makmal pemprosesan, jumpa tempat tinggal, jumpa tapak tempat masak dengan lubang besar sedalam-dalamnya. Dan untuk jalan depan sampai ke kawasan itu ada 4 pagar yang telah dibuat oleh Pembadanan Menteri Besar. 4 pagar. Nak masuk ke tempat itu 4 lapis pagar. Sekatan. Nah, pengawal situ namanya Abang Aziz. Aziz juga. Saya kenal dia. Nah, Aziz. Dia jadi pengawal, masuk ke 8 pagi, keluar pagi esok. Saya kata, Aziz, ni salah ni akta buruh. Mana boleh kerja 24 jam? Saya kata, berapa ni? Bayar. 1,200. Itu pun salah. Lah ada gaji minimum 1,500. Dia orang sik. Dia tak apalah, Datuk. Mujur dah boleh setara ni pun. Dia lagi tu mudah. Tak apa, tinggal tak? 4 lapis. Baik. Siapa yang masuk kawasan tu? Jabatan Hutan. Lagi Jabatan Mineral. Lagi Pejabat Tanah dan Galian. Ekoran daripada itu, maka Pejabat Tanah dan Galian hantar kompaun kepada Pembadanan Menteri Besar. Sebab tanah tu mereka punya. Nah, Sanusi kata bukan saya bayang. Bukan Ketua Eksekutif Sobri yang bayang. Betul. Aku tahu bukan mereka yang bayang. Yang bayang adalah seorang yang namanya Ho Chung Meng. Nanti aku bagi tahu hang siapa Ho Chung Meng ini. Ya. Baik. 31 hari bulan 1. Jabatan Hutan masuk. Kali ini Jabatan Immigration masuk. Sebelum ni Jabatan Mineral. Pejabat Tanah. Kali ini Jabatan Hutan masuk lagi. Jabatan Immigration masuk. Bila? 31 hari bulan 1. Apa berlaku? Mereka tangkap 52 orang sedang mencuri. Sedang curi bijih ini. Mereka jumpa 360 guni lagi. Baik. Kali ini antara yang mereka tangkap ialah seorang yang bernama Huang Ziyi.
Dan dia rekod masuk ke Malaysia, sebab dia warga Cina, dia masuk ke Malaysia sebagai PAS profesional. Majikan dia ialah Perbadanan Menteri Besar. Macam mana dia dapat PAS lawatan profesional? Sanusi, anda telah menulis surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Surat itu bertarikh 31 Mac 2021 bersamaan 17 Syakban 1442. Tajuk surat itu adalah sokongan mendapatkan PAS lawatan ikhtisas bagi tenaga kerja teknikal, pengurusan dan profesional daripada negara China untuk kerja-kerja penjelajahan dan pemasangan infra galian mineral di negeri Kedah. Kompakmen ini tujuannya ladang hutan. Yang hang tulis surat untuk buat masuk kawan ni supaya dapat PAS profesional ni tujuan apa? Berapa ramai hang minta? Hang minta 10 jurutera dan 21 pekerja am. Salah seorang yang kamu minta itu namanya Huang Ziyi, dan bila Jabatan Hutan masuk, bila Jabatan Imigresen masuk, Huang Ziyi ini salah seorang yang pencuri bijih ini di kompakmen 12 Bukit Enggang. Saudara, cerita dia adalah Perbadanan Menteri Besar majikan kepada Huang Ziyi. Huang Ziyi masuk daripada negara China kerana Menteri Besar Sanusi yang juga pengurusi Perbadanan Menteri Besar tulis surat kepada Menteri Dalam Negeri sebelum ini. Itu kawan Aziz juga lah. Jadi pemberita tanya Sanusi, dia kata saya tak tahu. Saya mana kenal dia pak? Pemberita tanya. Kemarin saya main badminton dengan Rashid Siddiq kemarin di Taman Wira Mergong. Main dengan Rashid Siddiq, juara Piala Thomas. Saya dengan dia bergu, semua regu lain kami kalahkan. 5 set kami main. Kawan-kawan saya kata, Datuk, jangan Datuk. Main badminton tak kena jaya, Datuk. Padam Datuk. 5 set Tok Dad. Boleh lawan lagi. Semua saya pukul semalam. Termasuk Zamri. Mana Zamri? Zamri berpasangan dengan Zamaliah Siddiq, adik Rashid Siddiq. Pun kami pukul juga. Dia bagi menang cuma ke? Baik. Pemberita tanya saya, Datuk. Sanusi dah jawab dah soalan Datuk. Apa dia? Dia kata dia tak tahu. Macam mana dia tak tahu? Dia hantar surat ke Menteri Dalam Negeri. Nama Huang Ziyi dalam tu. Dan sekarang ni Huang Ziyi memang majikannya Perbadanan Menteri Besar. Kalau dia tak tahu apa yang dia sign, itu bahaya. Nanti dia sign segala surat melibatkan kepentingan kerajaan Kedah, dia tak tahu. Lagi bahaya. Dan itu lebih kuat hujah kita. 12 hari bulan ajak rakyat Kedah tolak dia pasal dia tak tahu apa dia sign. Lagi bahaya. Saudara. Baik. Bila tangkap 52 orang, saya kata bahawa yang ni saya selut pejabat hutan. Mereka buat kertas siasatan. Pejabat hutan saya selut. Pasal menceroboh hutan simpan, pejabat hutan buka kertas siasatan. Betul. Jabatan Mineral dan Galian pun buka kertas siasatan. Hantar kepada penasihat undang-undang Kementerian Nik Nazmi. Dia menteri. Hak saya nak tanya pengarah Tanah dan Galian Kedah. Okey, yang mula-mula hang boleh compound. Hak tu hak tangkapan mula hang compound. 185 guni hang compound. 360 guni aku nak tanya hang pengarah Tanah Galian. Nama aku Saifuddin Nasution. Soalannya, kalau kes pertama yang lori ditahan 185 guni, hang hantar compound kepada MBI, pasal apa? Kes kecurian 360 guni ni, apabila hang dapat surat diberitahu bahawa berlaku kejadian ini, sampailah hang tak siasat, kertas siasatan tak dibuka, di bawah enakmen Mineral Negeri Kedah. Undang-undang ada? Ya. Apa nama? Enakmen Mineral.
siapa yang patut siasat? Pejabat tanah dan galian Kedah. 360 guni sampai hari ini. Kejadian pada 31 bulan 1. Sampai hari ini dah 7 bulan. Pengarah tanah galian mari kita tanya dia, pasal apa tak siasat? Hang nak lindungi siapa? Wahai pengarah tanah dan galian Kedah. Barang bukti masih ada 360 guni. Di mana? Di stor Jabatan Hutan. Nak tahu di mana? Saya boleh bawa. Soalannya ialah, pasal apa dia tak siasat? Kalau siasat, dia akan sampai pada Huang Ziji. Huang Ziji akan ditanya, majikan kamu siapa? Perbadanan Menteri Besar. Apa pas kerja kamu? Pas profesional. Siapa yang tolong sokong? Menteri Besar. Dia minta dengan siapa? Menteri Dalam Negeri. Pasal apa kamu masuk curi di dalam? Itu dia kena jawab. Supaya semua soalan ni tak timbul, pengarah tanah dan galian tak memulakan siasatan, Jabatan Hutan siasat, Jabatan Mineral dan Galian siasat, polis juga siasat. Enakmen mineral negeri Kedah bermaksud pengarah tanah galian yang kena siasat. Kejadian 31 bulan 1, hari ini dah bulan 7, masih dia tak siasat lagi. Saya ulang soalan saya, pengarah tanah dan galian pasal apa tak arah siasatan? Soalan kedua, hang tak siasat tujuannya nak lindungi siapa? Nak lindungi kepentingan rakyat Kedah atau nak melindungi orang tertentu yang hang pertahan sampai habis-habisan? Kita katakan bahawa gabungan kerajaan perpaduan kita masuk untuk menghentikan semua kejadian curi ini. Kerana kita akan jaga kepentingan rakyat terbanyak dan kita akan bawa urus takbir menguruskan hasil negeri yang lebih baik untuk manfaat kebajikan rakyat negeri kita. Saudara yang saya hormati sekalian, apa yang lebih serius? Yang lebih serius ialah pekerja yang masuk itu adalah secara seludup. Masuk ikut siam, masuk ikut semua pintu masuk, bekerja mencuri di kompartmen 12, dan ini lebih serius lagi. Ini merupakan jenayah trafficking in person. Aktanya ialah Atip Som. Kita boleh tahan dia bawa SOSMA. Dan itulah yang polis buat. Tangkap dan sekarang di bawah SOSMA. 28 hari soal siasat. Atas apa? Mereka bawa masuk pekerja dari negara luar, gaji pun tak bayang. Sanusi dia bukan tahuan apa bab ni tuan-tuan. Kami di KDN kerja kuat. Kita baru saja naikkan ranking kita daripada tier 3 kepada tier 1 kepada tier 2. Kita baru saja naikkan. Antaranya kerana kita ambil tindakan ke atas kes penyeludupan manusia. Saya bersungguh-sungguh dengan pegawai-pegawai jaga. Jangan sampai ranking kita jatuh. Kalau ranking kita jatuh, produk sawit kita, produk getah kita yang menggunakan buruh asing secara penyeludupan ini, pemerdagangan ini, menyebabkan barangan negara kita tak boleh dipasarkan di pasaran dunia. Itu undang-undang dia. Kita pulun dan akhirnya naik ranking nombor 2. Dah okey dah. Tiba-tiba Tok Dad berlaku negeri kita Tok Dad. Berlaku pula di Sek. Sek pula kawasan Menteri Besar. Kawasan yang berlaku pula tu kawasan di mana Perbadanan Menteri Besar punya tanah. Dan yang terlibat bawa masuk pencuri ini adalah surat Menteri Besar juga. Saudara, apa pilihan kita ada? Kepada rakyat negeri Kedah, kita nak rayu sangat-sangat. Dengar pidato saya daripada tadi sampai lah. Satu kalimah maki hamun saya tak ungkap. Satu kalimah mencarut saya tak ungkap.
Satu kalimah penghinaan saya tak ungkap. Saya jaga akhlak politik saya. Dengar ucapan Datuk Mahfuz, dengar ucapan Nurul Izzah, dengar ucapan Tok Dad, persembahkan tawaran kita. Saudara bandingkan ucapan Sanusi. Saudara bandingkan. Siapa yang dia tak maki? Siapa yang dia tak hina? Macam Datuk Mahfuz kata, adik dia pun kena juga. Kita jarakkan diri kita politik gaya ini. Politik kita harus politik nilai. Cerita masalah, berikan tawaran. Masalah bekalan ayam. Tawaran kita loji rawatan ayam, kita siapkan dana. Masalah pendapatan penanam padi. Jawapan kita adalah penanaman 5 musim 2 tahun. Tali ayak perlukan 3 bilion. Perdana Menteri salurkan. Masalah hutang peneroka Felda. Kita hapuskan hutang peneroka Felda. Kerajaan juga bantu selesaikan hutang Felda dengan institusi kewangan. Musim tengkujuh, orang motong getah tak boleh menoreh. Kita bagi bantuan musim tengkujuh. Kepada nelayan, bantuan. Kepada anak-anak belajar universiti, JPA 37,000 orang diberi bantuan cara hidup. Hari ini Perdana Menteri umum lagi e-wallet RM100. Kaki tangan kerajaan 56 ke bawah dapat lagi tunai RM300. Begitu cara kita selesai masalah rakyat. Terbaik, itu dia sahabat semua, pencerahan padu, dan apa yang lebih mengejutkan adalah pendedahan dan juga pencerahan daripada YB Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan kecurian REE. Kalau dulu perjuangan RUU, tapi sekarang ini perjuangan mereka adalah REE. Revolusi. Itu dia sahabat semua. Terbaik apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin memang sangat mengejutkan. Tetapi yang lagi mengejutkan adalah jawapan-jawapan daripada Menteri Besar, bekaslah Menteri Besar Kedah ini. Katanya semua dia tidak tahu. Sedangkan yang sign dokumen itu atas nama Menteri Besar Kedahnya. Yang memohon surat itu juga atas permohonan Menteri Besarnya. Tapi jawapannya semua tidak tahu. Jadi kalau semua tidak tahu, adakah dia sign surat itu pun dia tidak tahu. Ini sangat bahaya seperti mana yang dinyatakan. Kalau dia sign surat itu pun dia tidak tahu isi kandungannya, ini amat berbahaya. Jadi perlu dia diganti. Jika seorang yang hanya membuta tuli, menyain dan sebagainya, itu pun mungkin hanya jawapan beliau. Tapi sebenarnya mencuba untuk menjawab dengan tidak tahu, itu mungkin modus operandi jawapan yang diberikan oleh kaki-kaki sakau revolusi ini. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Terima kasih kerana bersama dan mendengar pencerahan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution yang akhirnya menyebabkan revolusi ini terlonde kau. Terima kasih. Kiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak. Mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.